Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu, Cikgu Arma Yusof. Okey, hari ni Cikgu nak masuk tajuk masih lagi dalam 8.2 kesan daya, tapi kita nak tengok bahagian yang kedua. Bahagian pertama kita dah tengok daya apungan, bahagian kedua kita nak tengok tentang tuas. Okey. So kita pergi kepada maksud tuas. Apa itu tuas? Okey. Tuas adalah sebuah palang yang berputar pada suatu titik yang tetap. Okey, biasa kalau kita sebut berputar, kamu pun akan fikir dia akan berputar 360 darjah macam ni kan. Contohnya. Okey, tapi tidak semestinya. Okey. Kalau dia bergerak sikit pun tapi dalam bentuk putaran, maka itu juga kita kira sebagai palang tersebut berputar. Okey. Cuma kat sini kita tengok pada suatu titik yang tetap. Okay, contoh palang ni berputar. Kat mana titik tetap dia? Kat tengah ni kan. Okey, so kat tengah ni, kawasan tengah ini kita panggil sebagai titik sokongan yang tetap ataupun fulcrum. Okey. Okey, katalah fulcrum ni kita nak alihkan. Boleh kita alihkan ke hujung macam ni Okey, so sekarang macam mana putaran dia? Dia akan berputar bentuk macam ni. Okey, so dia akan berputar lagi besar lah putaran dia kalau putaran yang lengkap. Macam tu. Faham Okey, so kat sini dia punya fulcrum. Baik, katalah kita ada satu palang, kemudian kita ada fulcrum. Okey, fulcrum, titik yang tetap. Adakah palang kita ini sudah boleh dipanggil sebagai tuas? Jawapannya belum lagi. Okey, sebab tuas dia mesti ada 3 bahagian. Okey, iaitu fulcrum, beban dan juga daya. Okey, fulcrum titik yang tetap tadi. Okey, titik putaran yang tetap. Okey, fulcrum. Kemudian kita ada beban. Beban ni apa? Beban ni objek yang kita nak gerakkan tu. Okey, dan juga daya. Okey, daya ni sama ada tolakan ataupun tarikan yang kita kenakan pada palang. Okey, itu adalah daya. Okey, seterusnya kita nak tengok apa kegunaan tuas ni. Tuas ni dia sebenarnya adalah satu mesin ringkas di mana yang pertama dia boleh membantu kita melakukan kerja dengan mudah. Okey, contohlah kita ada tin biskut. Okey, kita nak buka penutup tin ni. Okay, boleh je kita tarik. Okay, kita tarik dengan tangan kita. Boleh sebenarnya tapi susah sikit kan. Jadi biasanya kamu akan guna apa? Ya, kamu akan gunakan sudu. Okay, so sekarang sudu akan bertindak sebagai palang. Okay, so kita akan cungkil dia kan. Bila kita cungkil dia tu, kita akan gerakkan sudu itu ke bawah. Kita tolak dia ke bawah. So maksudnya sekarang ni sudu tu bergerak dalam bentuk putaran ke bawah. Okey. So, daya kita kat mana? Kat sini. Yang kita nak gerakkan sudu tu, itu adalah daya. Tolakan ke atas palang kita. Okey, fulcrum dia kat mana? Fulcrum kat bahagian ni. Okey, bahagian sudu, bahagian bawah sudu ni yang bertemu dengan tin biskut kita ni. Itu dia jadi titik putaran yang tetap untuk sudu ini So kat sini adalah fulcrum. Beban kita yang mana? Beban kita adalah penutup tin ini. Okey, so ini adalah beban. Okey, lupa tulis daya tadi. Okey, daya, fulcrum dan beban. So kita boleh buka penutup tin tersebut dengan lebih mudah. Okey, contoh pula kegunaan tuas yang kedua. Membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan kerja. Okey, katalah kita ada batu. Okey, batu yang besar. Kita nak alihkan dia, kita nak gerakkan dia. Okey, boleh je sebenarnya kalau kita nak angkat batu tersebut ataupun tolak batu tersebut. Okey, cuma mungkin beratlah kan. Jadi kita kena gunakan daya yang lebih banyak. Jadi macam mana kita nak mudahkan lagi kerja kita? Kita nak gunakan daya yang kecil sahaja. Kita gunalah palang. Okay, kita letakkan satu batu kecil sebagai fulcrum. Okay.
Kemudian batu besar tadi, beban kita yang kita nak gerakkan. Okay, jadi kita bolehlah kenakan daya kat sini. Dekat palang ni kita boleh kenakan daya. Okay, kita boleh tolak dia ke bawah dengan menggunakan daya yang lebih kecil. Okay, boleh ya? Baik, seterusnya kita nak tengok kelas tuas. Okay, sebenarnya tuas ni dia ada kelas dia juga. Okay, tuas kelas pertama. Okay, tuas kelas pertama. Kalau kita tengok kat sini, beban, fulcrum, daya. Okay, jadi fulcrum dia berada di tengah. Okay, fulcrum berada di antara beban dengan daya. Okay, contoh dia apa? Contoh dia, ni, pelayar. Okay, kita nak potong dawai. Okay, bila kita nak potong dawai, kat mana daya kita? Kita akan tekan pada bahagian hujung ni kan. So, kat sini adalah daya. Okay, mana fulcrum yang membolehkan spana ini, spana ke ni? Pelayar. Pelayar ini bergerak dalam bentuk putaran. Kat mana? Kat sini. Okay, ini adalah kita punya fulcrum. Beban kita apa? Beban yang kita nak potong ni lah. Dawai ni adalah beban kita. Jadi ini kita panggil tuas kelas pertama. Fulcrum di antara beban dengan daya. Okay, fulcrum kat tengah. Okay, ini contoh yang kedua. Okay, fulcrum. Okay, daya kita kat sini. Kertas ni adalah beban kita. Fulcrum dekat tengah. Okay, tuas kelas kedua. Beban di tengah. Okay, kemudian di sebelah beban berada di antara daya dengan fulcrum. Okay, beban di tengah. Okay, contoh. Kita nak angkat beban lah. Kita nak angkat pasir ke batu ke. Kita masukkan dalam kereta sorong. Okay, so pada bahagian tangan kita, ini adalah daya. Okay, kita tarik dia ke atas kan. Ini adalah daya. Beban kita yang mana? Beban kita yang dalam kereta sorong ni. Pasir ke batu ke. Ini adalah beban kita. Okay, fulcrum kita yang membolehkan kereta sorong ini. Okay, jadi palang yang berputar adalah bahagian tayar ni. Okay, so kat sini adalah fulcrum. Okay, jadi kita perhatikan beban berada di antara daya dengan fulcrum. Beban di tengah. Okay, boleh? Okay, contoh seterusnya. Pemecah kekeras. Daya kat mana? Okay, hujung ni daya. Okay, hujung ni daya. Okay, fulcrum kat mana? Fulcrum yang hujung ni. Yang membolehkan pemecah ini bergerak dalam bentuk putaran. Okay, titik tetapnya adalah di sini. Jadi, ini adalah dia punya fulcrum. Beban kita apa? Buah kekeras ni lah. Okay, buah ini adalah beban kita. Beban di antara daya dengan fulcrum. Okay, beban di tengah. Baik, tuas kelas ketiga. Tuas kelas ketiga, siapa kat tengah sekarang ni? Daya. Okay, daya berada di antara fulcrum dengan beban. Okay, contohnya kita ada joran. Daya kita kat mana? Daya kita kat tengah. Dekat yang roda yang kita pusing tu. Daya kita kat situ. Okay, fulcrum yang membolehkan joran ini bergerak dalam bentuk putaran. Okay, titik putaran dia adalah, titik tetap dia adalah pada bahagian bawah ni. Okay, so ini adalah fulcrum. Okay, ni daya. Okay, beban kita apa? Beban kita ikan tu lah. Ikan ke ni? Umpan dia ni. Okay, so ini adalah beban kita. Boleh So, daya berada di tengah. Daya di antara fulcrum dengan beban. Okay, ini satu lagi contoh. Okay, penyepit. Penyepit, fulcrumnya di mana? Fulcrumnya di hujung sini. Okay. Okay, bebannya yang mana? Bebannya yang inilah yang kita nak pegang ni. Ais ni. Okay, ini adalah beban. So, kita pegang kat mana daya kita? Kita pegang dekat bahagian tengah. Okay, so daya di tengah. Daya di antara fulcrum dengan beban. Okay, boleh Okay, so tuas kelas pertama. Fulcrum di tengah. Tuas kelas kedua. Beban di tengah. Tuas kelas ketiga.
daya dekat tengah. Okey? Boleh ingatkan ni? Fulcrum, beban, daya. Okey, kalau tak boleh ingat, cikgu nak tanya kamu. Februari bulan berapa? Ya, Februari bulan 2. Okey, so kamu boleh ingat macam tu. Februari bulan 2. Fulcrum, beban, daya. Tuas kelas pertama, kedua, ketiga. Okey. Tetapi dalam exam, katalah keluar soalan macam ni. Dia tanya ini tuas kelas keberapa dan jelaskan mengapa. Okay, kita pun tengok. Okay, fulcrum kat tengah. Kita listkan dulu. Februari bulan 2. Okay, tuas kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Okay, so kita pun dapat fulcrum tuas kelas pertama. Okay, senang kan? Okay, so kita pun cakap tuas kelas pertama. Okay, jelaskan mengapa? Kerana fulcrum berada di tengah. Okay, yang ini betul, yang ini salah. Okay, kamu tak boleh jawab macam ni dalam peperiksaan. Jadi nak jawab macam mana? Fulcrum berada di antara. Fulcrum berada di antara beban dan daya. Okay? Kalau nak tulis fulcrum di antara daya dan beban pun boleh. Okay? Yang pentingnya fulcrum sebut dulu. Fulcrum di antara beban dan daya. Okay? Okay, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu pada malam ini. Harap bermanfaat untuk semua. Terima kasih.